Watak dalam skrip ini ada 4, iaitu teruna, dara, tukang sapu dan juga pengangkut najis. Dalam skrip ini, saya mengambil babak 1, iaitu ketika berada di Taman Bunga Kuala Lumpur. Dialog yang pertama adalah dialog antara teruna dan juga dara. Teruna memulakan perbicaraan dengan berkata, dunia ini dicipta untuk kita sayang. Dan dara menjawab, untuk you and I memang sayang. Dunia ini adalah untuk kita bersama, you and I. Kemudian teruna berkata, I rasakan tiupan angin malam, lembut, nyaman terasa. Desirnya mengelus kita bersama. You tengok bulan, cahayanya menyinari alam semesta, mengajak kita bermandi cahayanya di taman bunga ini. Kemudian dara menjawab, wah, sentimentalnya kekasih I. Mana you kebas ungkapan tu? I harap bukan dari Osman Awang, sebab nanti you akan didakwa di bawah Akta Hak Cipta. Kemudian teruna berkata, bulanku. Dara mendadak bangun dan berkata, tidak, jangan samakan I dengan bulan. Nanti orang ketawakan. Lesung pipit I dekat penjuru bibir ni, jangan samakan dengan kawah hodoh dekat bulan. Hidung I mancung, jangan samakan dengan banjaran gondol dekat bulan. Jangan. Terlalu cantik untuk disamakan dengan bulan. No. Kemudian teruna separuh terkejut dan berkata, baiklah Juwitaku, you is you. Kalau I seorang penyanyi, I akan luahkan rasa hati ni melalui lagu-lagu I. Kemudian dara berkata, jangan sayang. I tak nak you jadi penyanyi. Nanti you tulis lirik. Lagu tu macam ni. Seorang gadis remaja membawa bau tanah payah serupu tangan nakal meraba tubuhnya dan dia tertawa ria. Kemudian teruna berkata, jangan macam tu. Biar I jadi pelukis. I akan abadikan you dekat kanvas seindah Mona Lisa. Kemudian dara berkata, no, tak nak. Pelukis pun menipu modelnya. Tubuh badan yang gebu jadi coretan hodoh yang you namakan lukisan abstrak. I tak nak jadi sejumput warna simpang siur yang dinamakan Dara 75. Kemudian teruna berkata, kalau macam tu, biar I jadi penulis agung. I akan tulis tentang you dalam karya-karya I. Dara pun membantah, no, I tak nak. Penulis pun memandang yang buruk-buruk tentang I. Penulis ada visi yang bias tentang wanita. I tak nak jadi Syarifah Syuhada atau Salina, apatah lagi Jiha. Tatkala mereka berdua sedang berbual, tiba-tiba terdengar bunyi tin berlaga. Kedua-duanya serta-merta tidak tentu arah. Masing-masing resah, lalu menutup hidung. Mungkin mereka membau sesuatu yang busuk atau sebaliknya. Teruna dengan marahnya berkata, ceh, siapa pula yang mengotorkan udara segar ni? Keindahan malam, keromantisan suasana tergugat oleh bau najis. Aku nak dakwa dia di bawah Akta Pencemaran Udara. Kedua-duanya berlalu pergi, iaitu teruna dan dara. Masuk pula pengangkut sangat najis. Pakaiannya kelihatan kotor. 2 tin minyak tanah dikandarkan dengan menggunakan sebatang kayu. Di tangannya terdapat sebuah lampu karbon. Gerak jalannya menarik, terunjuk-unjuk sambil bersiul-siul kecil. Masuk pula tukang sapu. Pakaiannya kelihatan comot, seperti campang-camping. Sebatang penyapu panjang terdapat di atas bahunya. Dia menguap sebentar. Mungkin dia ngantuk. Terpandang pula pengangkut najis, memerhatikan pengangkut najis beberapa ketika. Mungkin agak lama. Dialog yang kedua adalah dialog antara tukang sapu dan pengangkut najis. Tukang sapu berkata, wahai pengangkut najis, kenapa kau ada di sini? Pengangkut najis terkejut, memandang tukang sapu sebentar. Mungkin dia hairan mengapa tukang sapu berkata sedemikian kepada dia. Apa salah dia? Dia hanya lalu sahaja. Kemudian pengangkut najis berkata, aku pun tertanyakan soalan yang sama. Tukang sapu tiba-tiba ketawa dengan ria dan berkata, kau menghilangkan selera orang nak berasmara dekat taman bunga ni. Pengangkut najis membalas, maksudnya aku mengurangkan dosa. Tukang sapu pula berkata, dekat sini tempat pasangan bersenda. Kenapa kau datang sini? Pengangkut najis pula berkata, salah ke aku lalu dekat taman bunga ni? Aku pun nak menghirup udara taman bunga. Dua-dua
iaitu tukang sapu dan pengaku najis kelihatan sangat marah kerana masing-masing meluahkan perasaan marah mereka dengan menggunakan kata-kata yang agak kasar. Tukang sapu tertawa sambil terduduk. Hahaha. Mungkin dia menyindir atau sebaliknya. Kemudian pengangkut najis dengan serius berkata, "Kau tak payahlah ketawa. Apa yang aku cakap tadi tak ada yang kelakar." Kemudian tukang sapu berkata, "Taman bunga ni tempat orang menghilangkan penat bekerja pada waktu siang." Pengangkut najis tu pula membalas, "Aku kerja pada waktu malam dan aku nak menghirup udara malam. Sama macam mereka juga." Pengangkut najis merasakan ketidakpuashatian kerana tukang sapu tersebut memarahinya. Sedangkan dia tidak membuat apa-apa kesalahan, mungkin kerana baunya yang agak busuk dan pakaiannya yang agak lusuh. Kemudian tukang sapu berkata, "Kau ni pengangkut najis yang tak sedar diri." Pengangkut najis membalas, "Kau tu tukang sapu yang tidak berbudi." Saya sebagai pengarah menunjukkan contoh bagaimana skrip itu dibaca dengan nada yang sesuai. Setiap watak mempunyai ciri-ciri khas yang perlu dititik beratkan supaya identiti diri mereka dapat diingati dan dikenali. Itu sahaja video pengarahan dalam pementasan musikal yang boleh saya berikan. Berikut adalah contoh-contoh pembacaan skrip yang perlu dilakukan oleh pengarah sebelum memulakan shoot setiap teater. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.